Hello? 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 Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi. Okey, kita akan sambung kelas
matematik kita pada minggu yang ke-24 pada minggu yang ke-24. Okey, kita akan fokuskan pembelajaran kita pada hari ini, okey, berkenaan dengan masa dan waktu, iaitu 4.1 tempoh masa. Okey, berkenaan tentang hari dan jam, okey, berhari dan jam. Okey, dan yang kedua bulan dan hari. Okey, untuk tahun, bulan dan hari kita akan belajar pada minggu hadapan, pada minggu hadapan. Okey. So, kita akan teruskan kepada slide kita yang seterusnya. Okey, ini standard pembelajaran kita 4.1.1, menentukan tempoh masa melibatkan. Okey, melibatkan. Yang pertama tadi saya cakap apa? Kita nak belajar berkenaan hari dan jam. Dan yang kedua berkenaan dengan bulan dan hari, berkenaan dengan bulan dan hari. Okey. Okey, kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan hari dan jam dahululah. Okey, berkenaan dengan hari dan jam dahulu. Kita akan tengok pada slide yang seterusnya. Okey, sebelum tu pada tahun 4 dulu kamu dah belajar berkenaan tentang fakta asas yang melibatkan masa dan waktu, iaitu 1 jam bersamaan dengan 60 minit. 1 hari bersamaan dengan 24 jam dan 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan, bersamaan dengan 12 bulan. Okey, so ini fakta asas berkaitan tempoh masa ataupun masa dan waktu yang mana kita akan gunakan untuk menyelesaikan soalan berkaitan dengan tempoh masa. Okey, kita akan pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, apa yang kita nak belajar dalam slide ni? Yang ini kita baca dululah. Okey, kita belajar tadi 4.1.1 menentukan tempoh masa melibatkan hari dan jam, seterusnya tips dia adalah tempoh masa. Masa akhir ditolakkan dengan masa awal, Saya ulang lagi sekali. Masa akhir ditolakkan dengan masa awal untuk kita dapatkan tempoh masanya. Jadi soalan A1 tu, A tu dia kata apa? Kira tempoh masa dalam hari dan jam, Dia minta kita untuk kira tempoh masa dalam hari dan jam. Ini dia kata apa? Daripada pukul 11 pagi hari Isnin hingga 4.38 hari Rabu. Okey, kita tengok situ, kita tulis semula apa makluman yang ada dalam soalan dan saya akan buat menggunakan grafik ni lah, masa awal dan masa akhir, masa awal dan masa akhir. Okey. Masa awal kita, ni masa awal kita adalah dimula pada jam 11 AM dan masa akhir kita adalah pada jam 4.38 PM. Masa akhir dia adalah 4.38 PM. Jadi nak buat macam mana soalan ni? Okey, ni soalan ni dia melibatkan pada hari yang sama, hari yang sama. Jadi kalau hari yang sama tak ada efek lah. Di hari Rabu, hari yang sama, Dan kita kalau boleh kita akan nak buat yang senang, kita tukar kepada sistem 24 jam, kita sebenarnya kita belajar ni kita ada dua. Satu sistem 12 jam, sistem 12 jam. Okey. Yang mana yang sistem 12 jam ni dia menggunakan perkataan AM, okey, ataupun perkataan PM, Okey. Seterusnya kita ada apa? Belajar sistem 24 jam, sistem 24 jam. Okey, sistem 24 jam ni, okey, kita akan tulis dalam dia dalam jam berapa. Contohnya kalau pagi, jam 7 pagi contohnya, jam 7:00. Ingat jam ni kita akan tambahkan. Ni kalau sistem 24 jam,
Okey, untuk sistem 24 jam, yang mana kat sini dia ada clue sikit. Okey, kalau dia masuk saja PM pada sistem 12 jamnya, kita naklah tambahkan dia dengan 12. Maksudnya, okey, contohnya, kalau soalan tu kata kat bawah tu tadi tu, 4, kalau saya kata pukul 3 PM, 3 PM. Okey, kamu nampak tu 3 PM, dia dah PM kan. Jadi kita kena tambahkan dengan 12. Okey, barulah kita tambahkan dia dengan 12. Barulah kita akan tulis dia dalam sistem 24 jam menjadi jam 15 sifar. Okey, ni kamu dah belajar sebahagiannya di tahun 4 lah. Kita akan teruskan apa yang kita nak belajar hari ni. Jadi saya akan tulis kedua-duanya dalam sistem 24 jam. Kalau untuk masa awal tadi tu, masa awal dia akan jadi ni kekal sama. Kenapa? Sebab dia AM, dia AM. Jadi jam 11 saja. Kalau masa akhir dia akan jadi jam, okey, kamu kena tambah 12 lah. 12 tambah 4, kamu dapat 16.38. Okey, kelas. Kita ni sedang belajar apa kelas? Kita sedang belajar bidang sukatan dan geometri. Apa maksud bidang sukatan dan geometri? Bidang sukatan dan geometri kamu kena selesaikan menggunakan kotak yang saya cakap ni. Maksudnya apa? Okey, dia memisahkan antara dua unit yang berbeza. Contohnya jam. Lepas tu dia punya yang kecilnya jadi minit. Okey, sama jugalah kalau contohnya antara minggu dan hari. 1 minggu 7 hari. Maksudnya apa? Kalau kita pinjam sebelah tu dekat jam, 1 jam, dia tak akan bagi 10 dekat minit. Dia akan bagi 60 dekat minit. Dia akan bagi 60 dekat minit. So maksudnya apa kelas? Okey, yang ni kita dah boleh selesaikan dia. Kita buatlah. Kita tulis jam 16.38, 16.38. Tempoh masa tadi operasinya apa? Tempoh masa tadi operasinya tolak. Kita akan tolakkan dengan jam 11. Kita akan dapat 8, 3, 6 tolak 1 jadi 5. Okey, soalan ni kelas, soalan ni dia akan tanya awak jawapannya. Sebab kita belajar dalam hari dan jam, dia akan tanya berapa hari, okey, berapa jam dan berapa minit. Okey, memandangkan soalan ni dia melibatkan hari yang sama, jadi jawapan kita adalah sifar pada hari. Nampak? Okey, 5 jam dan 38 minit. Kamu nampak tu kelas sifar hari 5 jam 38 minit. Okey, kamu nak salin, kamu salin nantilah. Awak bawah ni pun ada saya tulis sifar hari. Okey, 5 jam 38 minit. Kat bawah tu pun ada. Okey. Bawah tu pun ada kelas. Okey, so kita akan teruskan. Saya padam yang ni, saya ulang balik kembali apa yang penting. Yang pentingnya adalah yang atas ni kamu kena tahu. Sistem 12 jam ni. Okey. Apa maksud sistem 12 jam tersebutlah. Okey, sistem 12 jam AM PM ditulis dalam AM dan ditulis dalam PM. Manakala sistem 24 jam ditulis dalam jam. Okey, lepas tu cluenya apa? Kata kuncinya apa? Masuk saja PM, kamu tambah je lah 12. Contohnya 3 PM, kamu tambahkan dengan 12, dia akan jadi jam 15 sifar. Kalau AM tak perlu kamu nak buat tambah-tambah. Okey, kita akan teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey, saya padam dulu yang ni. Okey, kita akan pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, sama juga tempoh masa. Tadi tip tadi tu pun cikgu tulis di sini, iaitu berkaitan dengan sistem 12 jam tadi ni berserta dengan sistem 24 jam. Okey. Sistem 24 jam dengan contohnya sekali Okey, untuk soalan nombor 2 dia kata apa? Soalan nombor 2 dia kata kira tempoh masa dalam hari dan jam
daripada jam 13.15 Jumaat hingga jam 11.00 Selasa ataupun jam 11 Selasa. Macam tadi Cikgu Jai kata, kamu kena tulis dalam sistem 24 jam. Memandangkan soalan ni memang dah dinyatakan dalam 24 jam, kita tulis sahaja. Tapi kita tulis macam ni, nampak? Jumaat dalam bentuk grafik ni. Okey, Jumaat pukul berapa? Jam 13.15. Okey, soalan ni. Dan masa akhirnya adalah Selasa. Okey, jam, nampak? 11.00. Kamu nampak tu? Ni ada Jumaat. Ada hari apa antara Jumaat dengan Selasa ni? Ada hari Sabtu, ada hari Ahad, ada hari Isnin. Macam mana kita nak buat soalan ni jadi senang kelas Okey, yang pertama kita akan buat secara 24 jam. Secara 24 jam. Okey. Apa contoh 24 jam tu? Tadi saya dah kata kat kamu, kita ada hari Jumaat, kita ada hari Jumaat, lepas Jumaat mesti ada Sabtu kan? Kita ada hari Ahad dan kita ada hari Isnin. Ini hari-hari yang ada lah antaranya. Ini satu saya kata buat dalam grafik. Jadi saya buat apa kelas seterusnya? Okey, saya ambil hari Jumaat tu dulu. Okey, kalau dia jadi 24 jam, dia akan jadi Sabtu. Nampak tu kelas? Sabtu. Jadi ini menunjukkan apa? Yang ini dia dah menunjukkan yang ini antara Jumaat jam 13.15 hingga Sabtu 13.15. Dia setelah menunjukkan ini adalah satu hari. Okey, kita akan ulang grafik yang sama. Kita akan buat seterusnya pada lepas Sabtu jam 13.15 kita akan ada hari Ahad jam 13.15, yang mana yang ini pun kamu akan another one day. Maksudnya ada satu hari tambahan lain lagi. Nampak? Antara Sabtu jam 13.15 hingga Ahad jam 13.15. Okey, kita teruskan lagi kelas Okey, kita teruskan lagi. Kita nak pergi kepada hari Isnin. Nampak? Hari Isnin jam 13.15, yang sama antara Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jadi antara dia ini pun kita akan ada another one day. Satu hari tambahan lagi. Jadi kita dah tahu dah kalau soalan tu tanya kat bawah ni, satu hari kat sini dah ada dah. Kita dah boleh tulis kat sini. Kat bawah tu jawapan dia 3. Dah ada 3 hari dah ni. Okey, 3 hari. Cuma jam dengan minit kita tak tahu lagi macam mana nak buat lah. Okey. Kita tak tahu lagi macam mana nak buat. Okey, kelas. So sekarang ini kita ada 3 hari. Cuma kita nak tahulah nak pergi kepada Selasa tu macam mana. Macam mana. Boleh tak kita buat? Sebab Selasa tu dia kata jam 11. Okey. Kalau kita nak buat soalan ni kelas, kamu kena fikir. Kamu pun boleh buat untuk jadikan dia another one day, yang mana kamu boleh panjangkan dia ni, melepasi dia, dan kita boleh tulis dia sebagai Selasa. Nampak sebagai hari Selasa. Okey. Tapi jam dia kita tulis jam 13.15. Okey, jam 13.15. Okey kelas. Ini menunjukkan apa kelas? Yang ini menunjukkan dia ada lagi satu hari. Tapi kita tak boleh buat satu hari lah, sebab Selasa tu jam 11 pagi dia dah habis. Jadi dekat sini kita ada 24 jam. Nak buat macam mana kelas? Kita nak dapatkan baki jam dengan minit tu, kita kenalah buat dalam kolom. Kita buat dalam kolom, yang mana untuk bidang sukatan bidang dan geometri, kita kena pisahkan dia antara jam, lepas tu ada minit kat sebelah ni kan. Saya kata tadi kan. Jadi kita ambil sahaja 24 jam tadi tu. Nampak? Tapi dia tak ada minit.
Yang mana kita tahu kita nak tolakkan ni kelas sebelum kita buat yang ni, okey, kita boleh ambil yang tu dulu. 13, 15. Nampak? Tolakkan dengan 11 pagi dahulu. Untuk kita dapat berapa jam antara waktu tempoh masa tersebut lah. Jadi ini 5, ini 1, ini 3 tolak 1 jadi 2. So dekat sini ada 2 jam 15 minit antara dia. Okey, antara Selasa jam 11 hingga Selasa jam 13.15 hari yang sama, kita ada tempoh 2 jam 15 minit. Tapi bukan tu jawapan kita Jawapan kita kena buat lagi satu kolom. Kenapa kelas? Nanti saya tunjuk kaedah satu lagi Ini kaedah seterusnya lah. Jadi kita akan buat warna biru untuk kotak ni. Kita kena buat dia macam tu. Okey, sebab sukatan dan geometri, kalau kamu pinjam sebelah ni, kalau kamu pinjam 1 jam, dia tak akan bagi 10. Itu namanya sukatan dan geometri. Okey, dia tak sama macam tambah tolak darab bagi macam biasa jadi kita akan buat apa kelas? Kita akan masukkan nilai kita tadi ni 24 jam dekat sini. Sebab satu hari ada 24 jam. Antara Selasa jam 13.15 hingga jam 11 tu, kita ada 2 jam 15 minit. Sebab kita nak apa? Kita nak sampai sini saja kelas. Sampai waktu Selasa jam 11 tu saja. Kita tak nak yang 2 jam 2 jam 15 minit ni kita tak nak. Kita tak nak kelas. Kita tak nak 2 jam 15 minit ni. Jadi inilah yang kita panggil sukatan dan geometri. Yang mana ketika kamu nak tolak tak boleh, kamu pinjam sebelah jadi 23. Okey, dia akan bagi 60 kat sinilah. 1 jam awak pinjam, 60 minit dia sedekah sebelah. 10 tolak 5 dapat 5. Okey, ini jadi 5 tolak 1, awak dapat 4. 3 tolak 2 dapat 1, sini jadi 2. Jadi jawapan dia adalah 3 hari. Kat bawah tu saya tulis 3 hari 21 jam dan 45 minit. 45 minit. Okey. Apa kaedah satu lagi kelas? Kalau kaedah satu lagi tu memang susah untuk kita buat. Maksudnya kalau kaedah satu lagi tu kau kena tulis 14, 15, 16, 15, 16, 15 sampailah awak pergi kepada kat sini yang paling dekatnya jam 10.15. Lepas tu kau kena tolak, sama je. Dia punya kesukaran itu sama je. Yang ini yang kamu belajar di tahun 5. Tapi kaedah yang saya buat ni insya-Allah kamu akan faham lah. Jadi jawapan kita adalah 3 hari 21 jam 45 minit. Kita akan padam. Kalau awak nak salin soalan ni, bagus ni soalan ni. Dan nak salin tekan butang pause lah lepas saja saya live ni. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada soalan nombor 3. Kali ni kita dah masuk kepada aktiviti melibatkan bulan dan hari. Bulan dan hari. Kat situ atas tu kamu boleh tengok bulan dan hari. So nak buat apa untuk bulan dan hari ini kelas? Untuk kita tentukan tempoh masanya. Sama juga masa akhir tolak dengan masa awal. Okey, soalan tu kata kira tempoh masa dalam bulan dan hari. Okey, sama juga kita akan tulis ini bulan dan hari. Maksudnya apa? Tahun yang samalah. Jadi masa mulanya adalah 4 April. Kita pun boleh tulis lah. Nak senang kita tulis lah 4 hari bulan 4. Jadi kamu kena tahu juga ni April tu bulan keberapa. Okey, sama jugalah dengan 6 Mei ni. Kamu kena tahu juga dia adalah 6 Mei. Okey, tahun yang sama Jadi kita belajar 2 je. Nanti minggu depan kita akan masuk C untuk bulan, hari dan tahun. Tahun, bulan dan hari Okey, kita nak tengok tempoh masanya macam mana. Okey, kelas. Jadi daripada 4 hari bulan 4 ni kelas kita akan jumpa lagi untuk genapkan dia sebulan. Macam mana kita nak genapkan dia 1 bulan? Ni guna kaedah grafik lah. Dalam buku teks dia tak guna kaedah macam ni. Okey, kamu kena senaraikan. Tapi ni saya ajar kaedah lain lah kalau kamu nak belajar kan. Okey, so kamu ada 2 kaedah lah. Kaedah buku teks kamu boleh rujuk. Ni kaedah kita belajar secara grafik lah. Okey, dan kamu boleh pilih mana yang mudah dan mana yang senang.
Okey, jadi nak cukupkan dia sebulan, kita tulis apa kelas? Kita akan tulis bulan seterusnya adalah 5 hari bulan 5. Yang ini dah 1 bulan. Saya terbuat jaruh pula. Ini dah 1 bulan. Mungkin saya padam balik ni. Sekejap saya padam balik. Okey. Saya tarik yang ni untuk jadikan dia 1 bulan tu kat mana kelas kat mana 1 bulan kita tu? Ni 1 bulan. Okey. Sebab dia dekat je sebenarnya. Okey, kita akan tulis di situ 5 hari bulan 5. Kita dah dapat 1 bulan dah ni kelas. 5 hari bulan 5 ni kita dah dapat 1 bulan. Okey. Ni 1 bulan. Jadi antara baki dia tu yang seterusnya ni yang baki dia ni antara 5 hari bulan 5 hingga 5 hari bulan 5 hingga 6 hari bulan 5. Yang ini kita ada apa? 1 hari sahaja. Nampak? 1 hari sahaja. Jadi soalan ni apa jawapan dia kelas? Jawapannya adalah 1 bulan 1 hari. Dia cukup mudah. Dia cukup mudah daripada kamu buat apa tadi tu? Minit dengan jam. Cuma kat sini kamu kena tahulah. Bulan April ada berapa hari, bulan Mei ada berapa hari, tapi dia belum sampai tahap tu lagi. Kat sebelah ni insya-Allah ada. Kat soalan latihan pun ada. Okey, so kita akan pergi kepada soalan seterusnya. Ni soalan yang terakhir kot kalau tak silap saya, berkaitan dengan bulan dan hari. Tadi tu dia mudah, dia hanya melibatkan 1 bulan dan 1 hari sahaja. Kali ni kita akan melibatkan dia lebih daripada 1 bulan lah. Jadi kita akan tulis dekat sini 11 September. 11 September maksudnya 11 hari bulan 9. Okey, masa awal dia, dan masa akhir dia adalah 16 Oktober. Ataupun 16 hari bulan 10. Kenapa kita belajar tempoh masa kelas? Contohnya sukan C daripada 24 Julai hingga 8 Ogos. Berapa bulan, berapa hari tu kelas? Ada tak sampai? 8 Ogos ke? Tengok balik contoh-contohlah. Contohnya kalau ada jualan di Shopee ke apa ke, ada tempoh masanya kan. So untuk tempoh masa bulan dan hari yang ini kita nak buat macam mana kelas? Sama macam tadi. Kita nak dapatkan dia bulan 9. Lepas bulan 9 kita ada bulan 10 kan? Lepas bulan 9 kita ada bulan 10. Nampak? Kita ada bulan 10 kelas. Contohnya okey, nak cukupkan dia 1 bulan. Motif kita daripada 11 bulan 9, kita nak cukupkan dia 1 bulan. Kita fikir, kita ambil je tarikh yang sama. Tarikh yang sama, iaitu jatuh pada 11 hari bulan 10. Yang ini kita dah ada 1 bulan. Jadi nak buat apa kelas seterusnya? Seterusnya awak bolehlah tulis. Okey. Contohnya 11 bulan 10, kita ada 12 hari bulan 10. Kita ada 13 hari bulan 10. Kita ada 14 hari bulan 10. Dan akhirnya kita ada 15 hari bulan 10 dan 16 hari bulan 10. Kelas. Yang ni kita kena kira dan kita kena tulis 1 hari. Nampak? 1 hari lagi, 1 hari lagi, 1 hari lagi, 1 hari lagi. Kau jangan tolak macam jam dengan minit. Kenapa? Contohlah kalau kau pergi hotel 2 hari 1 malam. Okey, kau duduk hotel, masuk Sabtu pukul 12. Nampak? Hari Ahad kau keluar. Sabtu selalu masuk pukul 2 petang. Ahad awak keluar pukul 12. Nampak tu kelas? Tak sampai 24 jam pun, tapi dia masih lagi kira 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Kau nampak? Tak sampai 24 jam pun. Sama jugalah macam ni. Kau kena kira 1 hari walaupun dia tak sampai 24 jam. Jadi jawapan kita kat sini 1 bulan, 1, 2, 3, 4, 5 hari. Jadi kita ada apa? Kita ada jawapan dia 1 bulan 5 hari. Tadi 1 bulan 1 hari, ini 1 bulan 5 hari. Macam itulah grafik yang kita kena buat. Satu demi satu kamu kena kira supaya kamu tak salah. Inilah konsep dia. Okey, kita akan teruskan dengan slide yang seterusnya. Kalau tak silap saya latihan lah. Tugasan kamu pada minggu ini, minggu yang ke-24,
Kalau kamu nak salin nota depan tadi, kamu boleh salin. Tak nak salin, kamu buat saja soalan ni dan selesaikan dalam buku latihan guru. Okey, ada 5 soalan dekat sini. 1 hari 2 jam 35 minit jawapan dia. Jawapan semua saya dah bagi ke 5-5-nya. Cuma saya minta kamu buat apa? Kamu buat secara tolong buat apa? Menggunakan grafik. Kamu tolong buat sila buat guna grafik. Grafik yang mana tu? Okey, grafik yang tadi itulah masa mula, masa tamat. Itu dia, kamu kena guna masa mula. Okey, masa tamat. Lepas tu kamu tulis maklumat dia. Apa maklumat yang dibagi dan kamu kena ingatlah nak cari tempoh masa tu apa? Masa akhir. Yang penting tempoh masa yang kita belajar tadi ni kelas. Okey, saya ulang balik semula, saya buat rumusan. Tempoh masa sama dengan masa akhir kamu tolakkan dengan masa awal. Tapi kena buat grafik. Kalau tak, kamu tak akan faham. Kamu tak akan faham apa yang dimaksudkan dengan masa akhir tolak masa awal. Kamu conteng-conteng lah sikit dekat situ. Kalau ada antara 1 jam ke 1 hari ke 1 bulan ke, kamu buat grafik tu. Okey, jawapan saya dah bagi. Saya dah beri kamu jawapan. Jadi minggu depan kita akan belajar C lah, tahun, bulan dan hari. Jadi itu sahaja untuk minggu ini. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi pada waktu yang sama, hari yang sama minggu depan. Jangan lupa like, subscribe channel Kelas Cikgu Jai. Assalamualaikum warahmatullahi